Hello guys, Assalamualaikum. You're back in English class with Mr. Hakim. Today we are going to learn about past tense. But before that, we need to know what is a verb. Sebelum kita belajar mengenai past tense, kita kena tahu apa itu verb. Okay, what is verb? Apa itu verb? Ingat lagi tak kita dah belajar dalam kelas mengenai verb? Okey, kalau tak ingat tak apa, mas kita sama-sama ulang kaji. Verbs are action words. Okey, what is action words? Action words kata kerja. Contoh kata kerja dalam bahasa Melayu, cakap, makan, tidur, minum, lompat, berjalan, berlari, itu semua ialah kata kerja. Dalam bahasa Melayu, kata kerja. Dalam bahasa Inggeris ialah verbs. V-E-R-B-S, verbs. Okay, example of verbs in English are walk, talk, eat, drink, sleep, jump, run, smile, play, dan banyak lagi. Tak muat nak masukkan semua sekali dalam ni. Okay, next one. The same verb can have different way to spell them. Satu kata kerja yang sama ada bermacam-macam jenis ejaan. Okay, the different way to spell depends on when the verb happen. Bezanya antara setiap ejaan tu ialah bergantung pada bila perbuatan itu berlaku. Okay, kalau tak faham tak apa, kita tengok contoh seterusnya. Okay, let's look at the word talk. Talk, cakap. Talk is a verb. Talk ni ialah verb, kata kerja, kata perbuatan. Okay, there are many different spelling for verb. First one, talk. Ni sama kan? Talk, talked. Ada ed kat belakang. Talks and talking. Ada ing belakang. Ada ed, ada s, ada ing, ada yang sama, tak ada ubah apa-apa. Perbezaan-perbezaan ejaan ni ialah bergantung pada bila perbuatan talk ini berlaku. Jika dia berlaku pada masa lepas, talked. Jika dia sentiasa berlaku berulang-ulang kali, talks. Jika dia sedang berlaku sekarang ni, makanya talking, ada ing. Perbezaan-perbezaan ejaan ni dinamakan sebagai tenses. Mari kita tengok tenses pula. Okay, verbs, kata kerja. There are many tenses under the verb. Banyak ada 4 jenis tenses untuk setiap verb. There are past tense, present tense, future tense, and continuous tense. Okay, past tense ialah untuk perbuatan yang dah berlaku, yang dah lepas. Perbuatan yang dah lepas. Past tense, dah lepas. Past, okay. Present tense ialah untuk perbuatan yang sentiasa berulang. Contohnya, dia berulang setiap pagi, every morning. Dia berulang setiap hari, every day. Dia berulang setiap tengah hari, every afternoon. Okay, past tense tadi dah lepas kan? Contohnya, perbuatan tu dah lepas pada hari semalam, yesterday. Dia dah lepas pada Isnin lepas, last Monday. Past tense, present tense, and now future tense. Future tense adalah untuk perbuatan yang akan berlaku pada masa hadapan. Future kan masa depan. Jadinya future tense, perbuatan yang akan berlaku pada masa depan. Contohnya berlaku pada besok, tomorrow. Berlaku pada minggu depan, next week. Berlaku pada bulan hadapan, next month. Alright. And lastly, continuous. Continuous ni ialah untuk perbuatan yang berlaku secara berterusan. Untuk perbuatan continuous ni, dia kena tambah ing. Talk jadi talking. Okay, past tense. Kita tengok contoh dia. Okay, kalau past tense tadi kita dah tengok. Kalau past tense kita tambah ed yang dah lepas. Okay, so
I talked to you yesterday. Yesterday maksudnya semalam kan? Jadi verb talk tu, T-A-L-K, talk, cakap. The verb talk, you need to add ed. Kena tambah ed sebab perbuatan ni dah berlaku, dah lepas semalam, yesterday. Perbuatan ni dah lepas semalam. I talked to you yesterday. Okay, saya tengok untuk present tense. Present tense semula ialah apa tadi cikgu cakap? Perbuatan yang sentiasa berulang. Okay, mari kita tengok. He talks to me every morning. Setiap pagi. Every morning. Sentiasa berulang. Jadi untuk perbuatan yang sentiasa berulang, tambah s. He talks to me every morning. Okay, tetapi ada exception, ada pengecualian untuk subjek yang ramai, plural. Contohnya we, they, you. Tak payah tambah s. Jadi dia kekal, T-A-L-K, walaupun dia berulang. Kalau contoh dalam ayat ni, we talk to him every day. Dia berulang, sentiasa berulang setiap hari. Tak perlu tambah s sebab subjek dia we, subjek dia orang yang buat perbuatan ni ramai. We, kami kan ramai kan. They mereka kan ramai juga. Jadinya perbuatan tu, talk ni tak payah tambah s. Okay, untuk future tense, dia kena tambah perkataan will kat depan. Will talk, will eat, will apa? Will drink. I will talk tomorrow. I will talk to her tomorrow. Tomorrow, besok. Maksudnya perbuatan ni belum berlaku lagi. Dia berlaku pada masa hadapan. Jadi kita gunakan future tense. Bila future tense, kena tambah perkataan will kat depan. Itu je, tambah perkataan will je. Yang belakang ni, talk ni tak payah tambah apa-apa. Dan akhir sekali, continuous. Kenapa continuous ni dia lain? Dia direct daripada sini. Dia tak ada pecah tiga macam ni. Sebab continuous tense ni dia boleh jadi dah lepas, dia boleh jadi sekarang, sentiasa sekarang, dan dia juga boleh jadi pada masa hadapan. Okay, continuous ni special case. Okay, kalau contoh perbuatan yang berterusan tu berlaku sekarang, right now, kita gunakan am talking. Kena ada verb to be kat depan. Ni verb to be. Am talking. Alright. And kan ni, part ni yesterday. Tapi ada ing juga. Sebab dia continuous tense. Yang ni tomorrow, esok. Dia ada ing juga. Sebab dia continuous. Alright, kalau tak faham tak apa, yang continuous ni boleh abaikan dulu. Sebabnya hari ini kita akan fokuskan pada satu tense saja, iaitu past tense. Okay, past tense yang dah lepas ni. Yang ini kita akan belajar kemudian. Okay. Alright. What is past tense? Mari kita ulang balik. Apa itu past tense? Past tense are actions that happened in the past. Past tense ialah perbuatan yang berlaku pada masa lalu, pada masa yang dah lepas. Okay, semalam, minggu lepas, tahun lepas, bulan lepas, 2 hari lepas, 3 hari lepas, dan seterusnya. Untuk past tense kita tambah ed. Biasanya verb tersebut kita tambah ed. Okay, contoh, example, walked, talked, ate, drank, slept, jumped, ran, smiled, played. Some verbs only need to add ed to make it past tense. Setengah verb cuma perlu tambah ed untuk tukar dia jadi past tense. From talk jadi talked, walk jadi walked, cry jadi cried, fly jadi flight. Nampak kalau yang perkataan yang 3 huruf dan huruf yang terakhir dia ialah Y, tukar dia jadi I. Okay, ni 3 huruf
Huruf akhir dia Y tukar jadi I-E-D. Alright, so next one. While some verbs change their spelling. Sesetengah verb pula dia tukar ejaan dia. Tukar sedikit ataupun tukar banyak. Kalau contoh eat, tukar sikit. Eat nak jadikan dia past tense, ate. Drink nak jadikan dia past tense, jadi drank. Teach, kalau teach dengan think dan beberapa perkataan lain dia berubah banyak. Teach nak jadikan dia past tense, dia jadi taught. Think jadi thought. Sama. Teach, taught, think, thought. Bunyi dia lebih kurang sama tapi ejaan lain. Kalau go, apa past tense untuk go? Go jadi went. W-E-N-T, went, telah pergi. Okay, some verbs do not change its spelling at all. Sesetengah verb langsung tak tukar ejaan dia walaupun dia past tense. For example, put jadi put. Cut jadi cut, tak berubah apa-apa. Okay, so let's do some exercise. Let's see. The first question. Ali play or played football with his friends yesterday. Kita tengok apa apa clue dia bagi? Yesterday. Jadi yang mana satu? Play ke played? Yesterday semalam kan, dah lepas kan? Jadi jawapannya ialah played, kena tambah ed. Okay, next one. Aiman tanned his hands after going to the shop last week. Minggu lepas. Ini clue dia. Last week, minggu lepas. Dah berlaku. Dah lepas. Jadinya, mana satu? Washed ke washed? Ada ed atau tak ada? The answer is yang ada ed. Washed. Okay, next one. Last night, Alia see or saw something outside the window. Which one is the answer? See or saw? Okay, tengok clue dia. Apa clue dia kat situ? Last night. Malam semalam. Jadi benda ni dah lepas. Jadi kita kena tukar ejaan see tu jadi saw. So the answer is saw. And last one. Afif stays or stayed at home every day during PKP. Okay, what is the answer here? What is the clue? Kita tengok clue dia dulu. What is the clue? Every day. Every day maksudnya perbuatan ni sentiasa berulang. Bila perbuatan tu sentiasa berulang, kita tak boleh jadikan dia past tense. Jadi tak boleh letak ed lah. So the answer is stays. Okay class, that's all for today. I hope you understand the lesson that I gave you. If you don't understand, you can pause and you can play again the video from the beginning. And I will give you some quiz. Make sure to do that. And that's all for today. Thank you class. See you again.